pemberi duit iaitu Allah. Jadi okeylah, mata je duit. Sebab memang kena tengok duit kan, orang bank kan, dia urus duit, tapi duit orang bukan duit sendiri. Okey, kita mula ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, macam tak makan tengah hari je ni. Memang tak makan lagi ya. Kenapa tak makan lagi? Buat apa kat sini? Ini kan waktu makan. Kerana kita cuba mengutamakan santapan rohani sebelum santapan perut. Dan pengorbanan dan pilihan yang tuan-puan buat sangatlah hebat. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Oh, slow je ya. Kuat lagi. Lagi. Tinggi lagi. Okey. Baru nampak ada tenaga dan baru nampak muda belia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Tadi slow, sekarang kuat sikit. Boleh tak semangat kali ini yang paling kuat? Boleh ya? Sebab bercakap depan orang lapar ni satu cabaran. Sebab kalau orang sedang lapar, kalau boleh jangan bawa bincang. Lapar pun tak boleh juga kalau kita nak minta dibuat keputusan. Sebab dalam kepala dia tu makan. Jadi tak tahulah tuan-puan nampak saya ni dan mendengar sekejap lagi boleh terima ke tak. Perut dah bunyi dan sebagainya. InsyaAllah. Saya bagi salam lagi sekali. Salam adalah sunat yang sangat dituntut, sunat muakkad, dan menjawabnya adalah wajib. Dan salam adalah salah satu cara mengukuhkan kesepaduan umat Islam. Salam juga adalah satu syiar Islam yang sangat besar. Sebab dalam greeting sahaja, ucapan sahaja, ia mengandungi doa yang sangat hebat dan doa yang sangat kita perlu. Dalam salam ada kalimah apa? Assalamu, sejahtera. Kesejahteraan, alaikum, ke atas kamu. Warahmatullah, rahmat Allah ke atasmu. Wabarakatuh, dan keberkatan Allah ke atasmu. 3 perkara inilah yang lebih kita perlu. 3 perkara inilah yang perlu kita cari dalam hidup. Di dunia, hidup di alam barzah, dan hidup di mahsyar, sehinggalah berakhir insya-Allah kita semua di syurga. Allah berfirman, Salamun alaikum bima sabartum. Itu firman Allah yang pertama, iaitu kesejahteraan ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Salam ini insya-Allah kita akan terima bila masuk syurga. Allah berfirman, apabila orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga, lalu berdirilah para malaikat di setiap penjuru syurga. Lalu mereka mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Siapakah orang-orang yang sabar di sini? Angkat tangan. Nak tengok sikit orang yang sabar kat. Duduk kat sini je. Sabar ke tak? Tapi rasa tengah sabar ni, lapar tapi datang juga. Angkat je lah semua. Siapa orang-orang yang sabar? InsyaAllah kita semua orang-orang yang sabar. Kita semua nak tergolong di kalangan orang yang sabar. Pagi-pagi dah kena sabar tadi kan? Masa kejut suami, sabar tak? Ke tak sabar? Kalau tak sabar, mau baling bantal kan? Tapi sabar 20 tahun kejut suami. Nak tunggu dia kejut mungkin belum masa lagi. Kejut anak kena sabar, uruskan. Kita bermula daripada awal pagi celek mata dengan sabar. Suami kejutkan ahli keluarga dan sebagainya. Dalam perjalanan sabar tak? Jam kan? Ada orang tak bagi signal nak masuk kanan kiri kan? Ada orang berit mengeju kan? Maksudnya banyaknya kalau kita sedar setiap hari kita mengumpul pahala sabar, maka teruslah bersabar, kerana orang yang sabar akan menerima salam yang istimewa. Dan inilah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar ganjarannya tidak boleh dihitung. Ghairi hisab, tidak boleh ditulis. Malaikat hanya boleh menulis si fulan ini tengah sabar kerja di CMB walaupun gaji tak naik-naik. Pangkat tak naik contoh. Gaji naik kan? Pangkatlah tak naik kot. Subhanallah. Walaupun tak dipuji oleh bos, walaupun tapi dia sabar kerja.
Hanya boleh dicatat bahawa dia sedang sabar. Tapi nak catat berapa banyak pahala, malaikat tak boleh catat. Hanya Allah yang berhak memberi ganjaran pahala untuk sabar. Sabar tidak boleh dihitung, tak boleh nak ditulis oleh para malaikat. Kalau solat ada pahala sekian, sedekah ada pahala sekian, tapi sabar tidak boleh, bi ghairi hisab. Yang saya nak kaitkan dengan salam adalah perkataan tadi tu, salamun alaikum bima sabartum. Inilah orang yang akan sejahtera di akhirat kelak, iaitu orang-orang yang sabar. Kemudian Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak, kedudukan, pangkat, nama, segala yang kamu miliki di dunia tak ada manfaat sedikit pun. Illa man atallaha, kecuali orang yang berhadapan dengan Allah, orang yang bertemu dengan Allah. Sekarang kita bertemu dengan Allah secara ghaib. Dalam solat kita rasa kita solat berhadapan dengan Allah. Kadang kita solat daripada awal sampai akhir tak rasa pun Allah itu wujud. Tak rasa pun kita sujud pada Allah. Tak rasa pun kita rukuk pada Allah. Kita baca surah Al-Fatihah, kita sebut nama Allah pun kita tak rasa getaran Allah. Kita tak rasa. Tahu Allah itu wujud, memahami Allah itu wujud, faham Allah itu wujud, ia semua tak sama. Sama juga kita hari-hari datang kerja kan. Tahu kerja itu ibadah, beza dengan faham ataupun sedar kerja itu ibadah. Beza besar. Nanti kita akan pergi. Itu antara fokus yang saya nak kupas. Perbezaan antara tahu pekerjaan itu ibadah dengan sedar bahawa kerja kita ini ibadah. Ramai orang tahu solat itu ibadah, tapi ramai orang tak sedar masa dia solat bahawa dia sedang buat ibadah. Akhirnya masa solat khayal daripada awal sampai habis. Lagi kalau berimam semua serah dia imam. Dah tahu dah habis 4 rakaat. Sepanjang solat duk fikir masalah. Sepanjang rakaat lagi dah dapat gaji contohnya duk fikir nak beli ke tak, nak beli ke tak. Handbag tu warna hijau kena biru, hijau kena biru. Okey. Kadang apa dalam meeting masuk dalam solat. Sebab kita tak sedar kita sedang solat, tak sedar kita sedang bercakap dengan Allah. Subhanallah. Jadi firman Allah tadi, di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda kecuali orang yang berhadapan dengan Allah dengan jiwa yang sejahtera, qalbun salim, biqalbin salim. Sebab itu salam sangat penting. Dimulakan dengan assalamu alaikum. Kadang kita tak tambah warahmatullahi wabarakatuh pun salam itu sendiri. Sebab itu Nabi kata umatku akan meninggalkan salam sampai saat umatku akan meninggalkan salam. Permulaannya umatku akan memberi salam kepada yang dikenal saja, dan sampai masa umatku tak memberi salam. Syiar salam ni dah tak ada. Sedangkan ada hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan ciri orang masuk syurga, antaranya adalah ifsyus salam, orang yang suka menyebarkan salam. Dalam dewan ni ada tak orang yang bila nampak muka dia je dia bagi salam. Sampai orang gelar, siapa nama MC kita tadi? Oh, salam. Masya Allah. Iman. Orang yang beriman. Tadi orang beriman ni dia naik dengan orang yang soleh. Mana orang soleh tu? 2 orang. Mana tuan soleh? 2 ni yang sambut saya tadi. Lepas tu masuk dalam lift. Saya rasa kenapa lain macam rasa aura lift ni. Kan? Rupanya ada iman dan soleh. Orang yang beriman dan orang yang soleh. Kedua-duanya nama yang Allahu Akbar. Siapa yang rasa hari tu dia panas hati, tengoklah wajah mereka berdua ya. Betul ya? Saya dah bagi lebih ni kredit, beli ya. Yang buku tadi beli 10 ya, bagi hadiah. Okey. Subhanallah tuan-puan sekalian. Biarlah berebut sampai orang gelar iman mana? Iman yang selalu bagi salam tu. Sampai melekatlah sebab sukanya dia bagi salam. Kalau tak ada bekerja untuk jadi orang yang begitu, sebab itulah akhlak Nabi. Sahabat-sahabat sampai pernah ada seorang sahabat ni dia bersembunyi di sebalik pokok ataupun di sebalik binaan. Sebab selalu kalah dengan Nabi, mesti Nabi dulu bagi salam. Tapi satu hari dia cuba bersembunyi tapi Nabi dah perasan. Dia baru nak bagi, Nabi terus Assalamualaikum. Sebab selamanya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Kalau kita buat kempen dekat bangunan CIMB ni, menara CIMB ni, saya dapat jemputan, wow, menara CIMB hebat ni. Betul tak tuan-tuan, puan-puan?
Masa kecil-kecil dulu, kalau orang kerja bank mesti orang kaya. Betul tak? Jadi betul tak? Betul-betul jadi tak? Tapi persepsi tu sampai sekarang, betul tak? Bila bagi tahu kerja bank, kerja CIMB, wah kerja bank. Sebab memang bank tempat orang letak duit, simpan duit. Biarlah duit orang lain pun yang kalian jaga. Tapi sampai sekarang pun persepsi orang kerja bank ni kaya. Wah kerja bank kot, tengoklah orang kerja bank, ayah dia kerja bank, bangga sangatlah kalau ayah kerja bank. Tak, maksudnya pandangan itu ia berkaitan dengan sebenar yang berlaku. Takkanlah pandangan tu, persepsi tu memang saja-saja. Hakikatnya alhamdulillah bekerja di sebuah bank adalah satu pekerjaan yang sustain lah. Pekerjaan yang kita nak kata apa ya, terjamin, betul tak? Macam tak berapa terjamin. Kurang syukur ni asal ni. Tak, ke zaman sekarang ada dibentikan kerja CIMB? Ada. Okey, semua sedang berdebat ke? Oh, adalah berhenti. Adakah berhenti sebab ekonomi ataupun sebab etika ke, sebab attitude ke? Oh, sebab ekonomi ada diberhentikan. Sebab ada branch yang tutup macam tu. Oh, okey. Okey, baik, bertenang semua ya. Mungkin HQ tak terlibat ya? Cuba pujuk, cuba ha? Terlibat juga. Okey, tolong insya-Allah. Tetapi antara organisasi yang terjamin lah, berbanding mungkin dengan industri yang melibatkan bisnes seperti kilang, berbanding macam syarikat kami kan, subhanallah, kami ada lebih kurang 200 lebih saja pekerja. Sini saya tahu 3,000 pekerja. 3,000. Kebanyakannya Muslim, majoriti Muslim ke half-half? Okey, Muslim and non-Muslim. Hebat, Masya Allah. Di hadapan saya ni adalah orang-orang yang hebat, kerana pada zaman Nabi, Nabi lah bankernya. Nabi adalah banker. Apa yang dimaksudkan? Pernah dengar tak kisah? Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, penduduk di Mekah, kalau ada barang berharga, duit yang banyak, mereka akan simpan di rumah siapa? Di rumah Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ada duit banyak, contoh ada 100,000 lah, tak tahulah duit ada orang bagi, ambil lah 100,000 ni. Percaya tak kalau nak bagi suami jaga? Percaya tak? Tengok sepakat ulama wanita tak percaya. Kita tanya orang lelaki, percaya tak nak suruh isteri jaga? Tuan ni takut isteri ya? Tuan boleh percaya orang perempuan jaga duit? Oh, dia tak takut cik. Nampak cik memang nampak soleh je. Tuan-tuan percaya ke kalau nak bagi isteri guna, bukan guna, minta maaf, simpan, pegang? Percaya? Masya Allah. Ada krisis kepercayaan ni. Orang perempuan semua tak percaya kat lelaki. Tengok orang lelaki soleh-soleh, baik-baik, tak sangka buruk pada isteri. Tolonglah jaga maruah kita, wahai para wanita. Saya tanya peluang terakhir soalan ni, tolong jawapan sepatutnya adalah percaya. Okey, puan-puan, percaya tak kalau duit lebih kurang 50,000 nak suruh suami jaga? Allahu Akbar. Okey. Ya, takut dia lesat dulu, dia ambil dulu, tiba-tiba spori lain. Tiba-tiba tambah macam-macam lah, wiper lah apa, wiper tu murah je. Okey, tuan-puan sekalian, hari ini maksudnya antara suami dengan bank, mana lagi kita percaya? Itulah dia kan, tuan-puan sekalian. Bayangkan pada zaman Nabi, penduduk Mekah, kaum musyrik, bila ada barang berharga, mereka sangat yakin dan percaya jika diletakkan di bawah jagaan Nabi Muhammad SAW. Kerana tahu Nabi adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang boleh dipercayai. Sebab itu pekerja-pekerja bank adalah orang yang dipercayai oleh manusia untuk menguruskan duit manusia.
Boleh percaya tak ni? Percaya. Sebab apa? Sistem yang wujud di dalam bank itu sendiri telah menjadikan anda orang yang ada integriti yang sangat tinggi. Biarlah putih mata tengok orang tu bawa duit 100,000, 200,000, kita tukang key in je, selai pun tak dapat, betul kan? Aduh, sedih lah pula Masya Allah. Berapa tahun menguruskan duit orang? 20 tahun, 30 tahun. Sebab itu saya cakap, pekerjaan tuan-puan, pekerjaan yang sangat mulia, antara yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan, okey, bolehlah bagi tepukan gemuruh pada diri masing-masing. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat yang dihormati, minta maaf saya tak sebut salutation tadi. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada penganjur, iaitu siapa penganjur? Surau, nama surau? Surau Menara CIMB. Saya dengar sejarah surau itu bermula daripada 1996. 2016 secara rasmi. Bagi yang tidak tahu, ketahuilah bahawasanya surau itu sudah tahun 1996. Puan Zarina dah mula menjadi AJK surau daripada 1996. Masya Allah. Kenal tak Puan Zarina? Kenal. Maksudnya bayangkan 1996, 2006 10 tahun, lepas tu 2016 20 tahun, sekarang hampir 30 tahun Puan Zarina tak beri jawatan tu pada orang lain. Dia orang nak kan? Tak ada orang nak. Lepas tu memang dia orang siap tahu Puan Zarina. Sebenarnya tugas jadi AJK surau bukan senang. Lagi-lagi terkejut saya dengar setiap hari kuliah Zuhur dijemput. Saya dengar biasa banyak tempat hari Jumaat ke buat kuliah ataupun seminggu sekali. Setiap hari. Jadi depan saya ni memang alim ulama semua ni. Setiap hari dengar tazkirah, tetapi itulah kadang sebulan sekali baru hadir Tapi dia orang tak pernah berhenti. Bukan senang. Sebab itu Nabi menyebut satu hadis, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang sedikit tapi berterusan. Untuk berterusan selama 20 tahun, belas tahun, puluh tahun, amalan seperti ini, kadang-kadang ada support, pecamah glamour sikit, nampak muka ramai sikit. Bila pecamah tak dikenali, AJK je lah datang. Tu pun AJK sebab kesian nanti ustaz ni tak ada orang dengar. Contoh, betul tak perkara ini berlaku? Mungkin kadang-kadang fikir, mungkin kita kena kurangkan, seminggu jadi 2 kali je ke, seminggu 3 kali je ke, kesian ustaz-ustaz ni. Tetapi mereka buat setiap hari. Ini luar biasa. Namun kerana mereka istiqamah, datangkan taman syurga di bangunan ini, jadi bangunan ini mendapat barakah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u", bila kamu nampak taman syurga maka singgah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah", di manakah itu taman syurga? Hilaqud dzikri, Nabi kata halaqah ataupun pertemuan ataupun perjumpaan zikir, majlis ilmu. Macam hari ini kan lalu lalang iklan ada majlis ilmu. Ada orang ramai yang tahu tetapi tidak memilih dan buat keputusan untuk hadir. Betul atau tidak? Tetapi yang hadir ini mereka yang tidak tepis. Ada makluman majlis ilmu, nak hadir. Walau apapun sebab, kesimpulannya anda hadir. Nabi sebut apa? Majlis ilmu ini adalah taman syurga. Taman syurga. Rasa tak sejuk? Betul lah aircon. Janganlah jawab sebab aircon ustazah. Kalau pun majlis ilmu dibuat tempat yang panas pun, sejuk itu bukan pada zahir tapi pada hati. Kita sebenarnya penat urus dunia, bukan kejar dunia, urusan dunia. Hati kita penat. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan rasa macam okey, tenang sikit. Kalau nak mati tak takut sangatlah. Saya sebut macam tu, macam ni. Sebenarnya ketakutan dalam diri kita, kita tak tahu kita takut apa. Apa yang paling kita takut adalah kita mati dalam keadaan tak bersedia. Betul atau tidak? Kita sebenarnya ada ketakutan azab kubur. Kita ada ketakutan dalam diri kita tentang neraka, tentang sekian-sekian. Tetapi ketakutan itu ditekan ke bawah, kita tak raikan sangat kebimbangan dan ketakutan tu. Sebab sibuk kerja hari-hari, bangun pagi dah keluar, balik petang, malam baru sampai, sekian-sekian. Ketakutan tu tidak diberi perhatian, tak diendahkan.
Lalu kita pun sekali-sekala pergi dengar majlis ilmu. Boleh jadi kerana hadir kita majlis ilmu, support surau, itulah yang menyebabkan rahmat Allah. Lalu Allah ampunkan segala dosa kita, Allah ampunkan segala kelalaian kita, lalu terus dipilih untuk masuk ke syurga. Tuan-puan, di dalam hadis Nabi, Nabi jelaskan bagaimana orang yang bila dihisap, hisapnya sepintas lalu. Kalau tuan-puan kan dapat dokumen bank, tuan-puan tengok orang, saya kan, sebab yelah selalu dipanggil bank, setiap bulan tu ada je urusan dengan bank. Kan kadang dokumen tu kan banyak. Dokumen tu kan banyak. Pernah tak tengok ada orang baca satu-satu dokumen tu nak sign? Tak ada kan? Dia belek, dia nak tahu mana sign je, betul tak? Okey puan kat bawah tu, kat bawah, okey sini, okey, dah. Maksudnya jarang sangat orang baca. Orang yang suruh sign pun tak baca, betul? Puan-puan baca tak? Agreement panjang-panjang tu? Tak baca. Oh, baca. Ya Allah, kuat membaca ya. Sebab benda yang sama kot, cuma baiki tempat. Hisab, kalau detail, akan dibaca satu-satu. Daripada sejak kita lahir, balik satu-satu. Sebab itu hisab boleh sampai 50,000 tahun. Lama. Satu-satu. Tetapi bagi orang yang diringankan hisab, hisab sepintas lalu. Macam orang yang tengok dokumen dia tu lah, pinjaman kereta ke, pinjam rumah ke, sepintas lalu je. Cepat ke lambat? Cepatlah. Bayangkan kau kata, okey puan, saya nak baca word by word. Puan mesti kata, tak payah baca lah puan, cepat-cepatkan je lah. Maksudnya subhanallah, kita nak hisap yang macam tu. Macam mana nak dapat hisap macam tu? Orang yang dapat rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Tidak terjamin dengan ibadah, tak terjamin. Tetapi kadang-kadang dengan perkara-perkara kecil yang kita buat istiqamah mendatangkan rahmat Allah. Antaranya, subhanallah, antaranya adalah cerita Nabi SAW. Nabi bercerita, ketika Nabi Isra Mi'raj, saya diperlihatkan ada seorang pemuda yang sedang bersenang lenang di dalam syurga. Sebenarnya tak ada lagi masuk syurga, tetapi gambaran yang Allah tunjukkan. Lalu saya bertanya kepada malaikat, apakah amalan yang menyebabkan lelaki itu masuk syurga? Jawapan malaikat ialah kerana dia membuang halangan di jalan. Dia membuang halangan di jalan. Sekarang musim hujan kan? Ibu-ibu, ada tak jalan tu jatuh ranting pokok ke? Apa yang kita buat? Kita kan bawa kereta, kita pula mahal, M ke, Kanch ke, kancil. Tak kisahlah kereta apa, tapi kita nak cepat. Kita akan terus jalan, betul tak? Ada Bilal dalam ni kan, tengah azan. Okey, tak ramai tau yang sanggup berhenti depan sikit, lepas tu alihkan. Dekat taman ada ranting, tak ramai yang nak alihkan. Sebab apa? Dia masih boleh jalan. Tapi ada orang dia alihkan sebab fikir ada budak main basikal ke, ada motor lalu ke. Maksudnya amalan tu tak adalah jadi viral. Oh, ambil video, wow hebatnya mengalihkan. Maksudnya bagi manusia benda tu biasa je. Tetapi lelaki tersebut, kerana perbuatan tersebut, datangnya rahmat Allah. Ada seorang ulama yang besar, saya tak ingatlah Imam Syafi'i ke, Imam Hanafi ke, Imam Bukhari ke, Imam Muslim, tapi antara ulama yang glamour ni. Ketika zaman tu kan menulis kan guna bukan pen macam kita ni, maksudnya celup tulis. Kan dia orang banyak tulis, para ulama ni tulis banyak kitab kan. Ada satu ketika dia berhenti menulis. Sebab ketika itu ada serangga yang sedang menghirup air pada dakwat macam itulah. Lalu anak murid tanya, kenapa? Biarlah, dia tidak mahu melukakan ataupun menjadi keburukan kepada serangga tu. Kenapa begitu wahai Syekh? Boleh jadi kerana aku buat baik pada... dia jawab begini, belum tentu segala ilmu yang aku ajarkan, segala ilmu yang aku tulis, walaupun seluruh hidupku mengabdikan diri untuk ilmu Allah ini, belum tentu Allah terima. Mudah-mudahan kerana aku ada sifat ihsan dengan binatang ini, Allah sudi merahmatiku dan memasukkan aku ke syurga. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat di hadapan saya ni, kita tak tahu amalan apa sebenarnya mendatangkan rahmat Allah. Kadang amalan-amalan yang kecil. Amalan kita senyum dengan pelanggan. Sini bertemu pelanggan tak? Tak. Pelanggan tu bos dia.
Ataupun sesama sendiri je lah pelanggan. Boleh jadi amalan suka senyum. Ada tak kat sini yang diberi gelaran suka senyum? Tak, semua muka ketat, masam. Tuan-tuan kat atas tu tak suka senyum. Isteri marah senyum pada perempuan lain. Tuan baju hijau ni nampak macam penceria. Betul? Tengok. Tuan baju hijau, kopiah hijau, rasa kau toreh pun darah hijau ni. Kan saya nampak tuan ni macam orang muda ceria, suka pergi berdekati orang, wallahualam. Betul ke? Betul. Saya dulu masa, bukanlah nak puji diri sendiri, saya memang suka senyum kat semua orang. Sampai suami saya pun maksudnya pesan, tak yalah nak saya senyum kat orang semua. Ini sebelum jadi glamour, sekarang saya kena senyum lah, artis kan. Tapi masa saya belajar dulu, orang kenal saya, Asmat suka senyum tu. Maksudnya padahal kita student je, tapi sukalah bila jumpa orang, Assalamualaikum, macam tu. Cuba buat macam tu sekarang, pergi ke shopping kompleks, Assalamualaikum. Boleh jadi orang akan tanya first, kenal ke? Kenal. Kedua, orang tengok atas bawah, nampak macam sehat rupanya. Ataupun kata supervisor ko, ini supervisor shopping kompleks ko. Betul atau tidak, hari ini umat Islam kalau bagi salam dianggap pelik kalau tak kenal. Memang apa yang Nabi sebut. Jadi mukadimah kita pasal salam tadi tu saya nak sebut kembali. InsyaAllah CIMB selepas ini, hasil daripada kuliah kita pada tengah hari ini, walaupun tajuk kebersamaan pemangkin keteguhan pekerja, sebenarnya daripada salam itu sendiri boleh melahirkan kebersamaan. Betul atau tidak? Melahirkan keteguhan jiwa. Lepas ini perkara pertama, bila jumpa je masuk nak punch card tu, tak ada punch card, thumbprint tinggalan tak kan boleh kirim-kirim, jari tak dikirim. Tak apa, itu sistem yang telah dipakai seluruh dunia sampai ke planet Pluto dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba buat kempen sebulan ataupun 1 minggu. Kempen apa? Salam dan senyum, 2S. Lagi nak apa? Sisir, sapu. 2S je, jangan banyak-banyak kempen. Kan? Ke saya lancarkan terus ni? Kempen salam dan senyum, 2. Dapat buat kempen ni memang mewujudkan kebersamaan dan keteguhan pekerja. Lagi-lagi di kalangan Muslim. Dan boleh tak kita bagi salam kepada non-Muslim? Dah confused dah. Orang bukan Islam, dia ada tak bagi salam pada orang Islam? Kan? Dia orang kan Assalamualaikum, sebab dia dah terbiasa kan? Cara jawabnya adalah wa'alaika. Wa'alaika. Itu berlaku di zaman Nabi. Assalamualaikum. Bila orang bukan Islam bagi salam pada kita, kita jawab wa'alaika. Maksudnya adalah ke atas kamu. Wa'alaika, itu saja. Tapi kisah hadis tu begini. Ada seorang musyrik, dia jumpa Nabi, dia sebut Assalamu alaika ya Abul Qasim. Abul Qasim tu bapa kepada Qasim. Qasim ini anak Nabi, ada Qasim kan. Orang Arab kan dia akan ambil nama anak yang lelaki pertama untuk diberi gelar. Assalamu alaika ya Abul Qasim. Maksudnya adalah celaka ke atasmu wahai Abul Qasim. Hati-hati bagi salam. Kita kan nak cepat, sibuk kerja bank. Assalamualaikum. 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 Nak pergi mana tu? Assalamualaikum. Dah tertinggal lam. Assalamu bermaksud celaka. Nampak tak? Terus berbeza maksud. Sebab bila lam tertinggal jadi assalamu, maksudnya kecelakaan, kehinaan. Assalamu, kesejahteraan, keselamatan. Jadi nak buat kempen tu, sebab ramai sama nak bagi salam sepanjang perjalanan. Assalamualaikum. Celaka. Subhanallah, betul ni. Sebab ramai yang tak perasan. Sebab dia bukan buat ibadah, dia jadi adat. Salam tu jadi adat. Jadi dia tak buat betul-betul. So bagi salam betul-betul, Assalamualaikum. Lalu Sayyidatina Aisyah duduk sebelah Nabi. Bila dengar orang musyrik ni sebut celaka bagi kamu, Sayyidatina Aisyah pun, Nabi pun jawab apa? Wa'alaika
Nabi tak jawab. Nabi cuma sebut wa'alaika, ke atas kamu Jul. Nabi, tapi Sayyidina Aisyah tak puas hati. Sayyidina Aisyah pun jawab, bal wa'alaikumussamu wazzam. Oh, perempuan kan macam itulah tuan-tuan. Lebih-lebih, dia bukan apa, dia sayang sangat laki dia. Dia kena kata tak apa, jangan laki dia kena kata. Betul tuan? Isi tuan macam tu kan? Anggut je tuan, jaga maruah isteri, insya-Allah. Maksudnya saya nak bagi tahu orang perempuan ni, maksudnya bila dengar anak kena, dia terlebih-lebih sedih. Dengar suami yang kena, dia terlebih-lebih. Suami dah okey dah boleh makan dah. Bang, betul ke dia buat macam tu kat abang? Ya. Suami makan. Geramnya saya, kau saja dia awak. Kan orang perempuan gitu. Jadi normal. Sayyidah Aisyah dia geram, dia tambah lagi. Ke atas kamu kecelakaan, wazam, ke atas kamu kinaan. Lalu Rasulullah tegur Sayyidatina Aisyah. Wahai Aisyah, jangan kamu berkata keji Aisyah. Wahai Aisyah. Tahu tak Aisyah jawab apa? Ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa yang dia cakap? Kamu tak dengar ke dia menghinamu ya Rasulullah? Lalu Aisyah pun, Rasulullah jawab, kamu tak dengar ke saya jawab apa tadi? Nabi dah jawab pun. Nabi jawab, wa'alaika, ke atas kamu Jul. Jadi bukan kita nak menghina orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam, Nabi suruh bersaudara. Nabi suruh berkasih sayang. Betul atau tidak? Nabi juga menyebarkan kasih sayang di kalangan orang bukan Islam. Melainkan musuh, perang, itu cerita lain. Ni orang Islam yang hidup, orang bukan Islam yang hidup bersama dengan kita. Jadi kalau mereka bagi salam, kita jawab wa'alaika. Tapi kalau kita pula nak bagi salam pada dia, macam mana Ustazah? Seperti biasa greeting dia lah. Good morning, have a nice day. Macam tu kan? Hi, how are you today? Yalah, itu slang how are you today. Itu slang apa ni? Aussie kan, Australia. Masa saya duduk Australia lebih kurang 2 tahun lebih, suami saya masa tu buat sambung PhD dia dekat University of Queensland. Jadi saya pun bersalin dekat sana masa anak yang kelima. Jumpa je Mak Saleh tengah jalan, semua memanglah tak kenal. Tengah jalan jumpa-jumpa, misi, how are you? Fine, thank you. How are you today? Bunyi today, nak mati. Lepas tu dia tengok anak-anak saya ramai. Wow, that's your kids? Yes. How your kids? Fine, everything fine. You are crazy woman. Oh gitu. Sebab dia orang anak sikit-sikit kan. Saya rasa masa tu kejutan bagi saya. Diorang ni bila saya nak pergi park bawa anak, muda ke tua, suka menyapa. Good morning. Yes, good morning. Have a nice day. Budaya mereka. Saya nak tanya, mereka dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Sebab pahala tu orang yang register jadi as a Muslim saja. Maksudnya itu adat bagi mereka. Tu pun kita rasa seronok. Tapi kalaulah akhlak itu menjadi akhlak orang Islam, bila jumpa, padahal saya orang bukan Islam ni, tapi bagi ucapan, bagi doa, semoga hari yang baik bagi awak, apa semua, senyum, okey. Mungkin budaya masyarakat Queensland, saya tak tahulah kalau di tempat lain. Jadi kita pun jadi yang sama. Bila kita bekerja di satu building, di satu tempat sama cari rezeki, agak-agak boleh tak kita nak sebarkan salam dan senyum? Perkataan pertama bukan tanya, nak pergi makan ke tu? Nak pergi mana tu? Awal sampai? Oi, dah tunggu paskat ke? Contohlah. Jumpa dekat lift, Assalamualaikum. Senyum. Assalamualaikum. Senyum dengan secara sophisticated. Oh gitu. Bukan senyum menggoda. Assalamualaikum. Bukan gitu kan. Dia baru gaduh dengan bini dia kat rumah, tengok senyum menggoda. Untungnya kalau dia ni jadi bini aku. Macam tu. Maksudnya senyuman yang macam mana? Yang formal lah. Assalamualaikum. Sebab orang perempuan kadang mudah salah faham kalau orang lelaki terlebih senyum. Dia ni macam ada apa-apa je. Okey. Maksud saya seadanya menegur, senyum dan bagi salam. Bukan dengan lembut. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Dan bagusnya bila orang atas mulakan bagi salam. Kalau boleh buat lagi sesama perempuan kita salam, biar hujung dengan hujung, bukan hujung-hujung je, kadang salam gitu je. Biar ni bertemu dengan hujung, mata tengok mata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebab apa? Itu ada hadis yang lain. Sesungguhnya apabila dua orang bersaudara bertemu, lalu dia bersalam, gugur dosa-dosa. Biasa tak amalkan jumpa rakan sekerja, Assalamualaikum? Mungkin ada orang biasa, ada orang tak biasa.
Sama-sama perempuan kan. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita beri salam, Assalamualaikum, kita doakan kesejahteraan. Dunia, akhirat itu merangkumi semua. Bayangkan hari ini kita bagi salam 100 orang, kita dapat Waalaikumsalam 100 orang. InsyaAllah kesannya adalah semakin lama hubungan dalam pekerjaan ini, dari segi gosip ke, masalah belakang ke, cakap belakang ke, tikam belakang ke, masalah apalah, masalah konflik di tempat kerja. Banyak tak masalah konflik di tempat kerja? Biasanya di kalangan staf perempuan ke staf lelaki? Sebaik dia orang mengaku, tuan-tuan. Sebab memang Allah menguji wanita dengan lidah dia, mulut, dan Allah memberi kelebihan wanita pun dengan mulut, dengan lidah dia. Orang perempuan dapat banyak pahala dengan mulut, sebab dia suka beri nasihat, terutamanya pada suami dia. Betul lah, betul kan? Kebebel, sebenarnya nasihat kan? Cuma tak formal je. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin, iaitu suami yang dikasihi, saya mendapati ada stoken yang sedang bergurau. Hampir 20 tahun kita bernikah, isu stoken ini cuma tak formal je. Tapi memang betul, wahai para wanita sekalian, apa yang saya cakap ini Nabi sebut apa? Kalimatun thayyibatun sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Nasihat pasal stoken baik ke buruk? Baik. Nasihat suruh pinggan tu kadang dia basuh tak bersih, kita cek balik tak bersih, kita buat-buat tanya, pinggan siapa ni? Padahal kat rumah duduk berdua je. Ini kan plekat siapa ni? Macam lah ada orang lain. Maksudnya, cuma kita mungkin kena cara yang lebih berhemah ke, tak tahulah macam mana, tetapi segala nasihat dalam rumah tangga, semua itu perkataan yang baik. Kita kalau nasihat anak macam mana? Panjang kan? Ni mak nak cakap sikit ni, bla 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 bla. Okey, sekarang pergi ke ayah, dengar nasihat ayah. Kau dengarlah apa yang mak kau cakap tadi tu. Apa yang ayah nak cakap, mak dah tuntik semua. Inilah yang apa ni konflik ayah selama ni. Mak suka ambil idea ayah. Gitulah. Suami saya pun sama. Sebab okeylah tu kalau tak anak pun stres juga kan, ngadap mak, ngadap ayah. Maksud saya, orang perempuan boleh dapat banyak pahala sebab Allah beri memang kelebihan otak dia tu laju, boleh bercakap gini-gini, boleh connect apa semua, boleh kaitkan. Mak dulu masa umur macam dia semua hujah-hujah dia lengkap. Subhanallah, tetapi Allah uji dengan lidah juga. Banyak dosa daripada lidah. Mudah sangat melukakan, menghiris hati suami, hati anak-anak, hati orang terdekat. Banyak sangat gosip-gosip tapi dia nampakkan macam tazkirah, padahal gosip. Sampai dia mengumpat bos tu, astagfirullahalazim. Contohlah kan, saya cakap ni bukan apa, astagfirullahalazim, harap-harap Allah ampunkan apa yang saya nak cakap ni. Kau main lagi. Nampak solehah je kan. Tujuan saya cakap ni supaya kita muhasabah. Supaya kita tak buat macam bos kita buat. Bla 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 bla. Okey, sekarang topik yang kedua, bos yang kedua pula. Subhanallah, tuan-puan sekalian, mengumpat ni dia tak nampak sangat buat dosa, betul tak? Dia tak sama macam pergi berjoget, menari. Dia tak sama macam pakai seksi tu terus nampaklah maksiat. Dia tak nampak sangat. Kadang orang mengumpat ni wajah tu macam insaf je. Dah lah suara direndahkan. Faham kan? Contohlah mengumpat di dalam, mengumpat dalam masjid. Masjid pun boleh ngumpat. Kat surau CIMB tu pun boleh ngumpat. Dia ngumpat penceramah tu. Macam yang sama berceramah ni, tak ada idea lain. Contohlah, dia ngumpat siapa-siapa lah pakai kain telekong tu dalam wuduk, kan nampak solehah. Kau kenapa muka kau macam sedih? Pasal bos aku lah. Dah kenapa? Dia buat hal lagi. Perangai dia tu kau tahu je lah. Tengah dalam majlis ilmu, tengah pakai telekong atas sejadah, kan nampak solehah. Tak nampak ngumpat ni, tak nampak maksiat, tak nampak sedang buat dosa. Contohlah ahli neraka besok-besok borak-borak, kot lah boleh borak. Kau kenapa masuk neraka? Aku mencuri, membunuh, memang padan lah. Dan makcik ni kenapa dalam neraka ni? Ngumpat je. Kau buat dosa apa pun, ngumpat
je. Kan ada nampak macam main-main. Tuan-tuan, nampak macam main-main kan? Tetapi percayalah, dosa mengumpat paling susah nak ditinggalkan. Amalan mengumpat paling susah nak ditinggalkan. Ngumpat jiran, ngumpat kawan sekerja, dan inilah yang menyebabkan perpecahan di tempat kerja. Perpecahan di tempat kerja. Kami di kalangan staf nak tanam tentang keimanan dosa besar mengumpat ni. Sebab apa? Daripada kata-kata belakang ni lah ngumpat. Sampai bergaduh, sampai gaduh tu sampai pada kami asal pada kata-kata belakang. Lepas tu ada pula backstabber, ada pengandu domba. Sebab itu pengandu domba an-namimah la yadkhulul jannah. Nabi kata pengandu domba tak masuk syurga. Sebab apa? Contohlah, bukan saya. Puan-puan lah. Tak, kita letak si A, dia ngumpat pasal si B dengan si C. Faham tak B ni? Ada nama Badrul ke? Tak ada. Ha? Contoh A ni, dia ngumpat C tapi ngumpat dengan B. Lepas tu C pun ngumpat juga A dengan B juga. Dia jadi orang tengah. Mulalah dia rasa dia orang mulia. Sebab semua orang cari dia ni. Semua luah pada dia. Dia pula kononnya nak jadi orang yang jujur. Dia jumpa pula si A. Saya nak cakap dekat awak ni, saya tak boleh lah. Sebab saya orang yang saya tak boleh, saya jujur dengan awak. Sebab dia tak puas hati tengok si A belanja si C, belanja mi kari. Saya nak bagi tahu awak, sebenarnya C tu awak tak payahlah nak belanja dia lagi. Belakang awak macam-macam dia cakap. Saya bukan apa, saya fikirkan awak je ni, bukan pasal diri saya. Oh, kau main lagi. C pun sama. Akhirnya saya nak cakap bergaduh tak A dengan C? Bergaduh besar. Sebab itu bila ada khabar buruk sampai kepada kita, kita kena hentikan sampai kita sahaja. Kalau kita mula menyampaikan, kita jadi an-namimah. Nabi sebut la yadkhulul jannah. Pengandu domba tidak masuk syurga. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Saya tanya, ini sekarang pukul apa? Kita sampai 1:30. Sekarang ada lagi 10 minit. Kata nak 1:30 kita berhenti. Tuan-puan, tadi kata terima kasih lah yang bunyi gitu kan. Saya rasa terharu. Menunjukkan macam ceramah saya macam kejap, rasa macam tak puas. Saya faham tu, walaupun kita faham. Body language kan. Saya nak tanya, jauh tak? Bukan jauh, ada beza tak budaya kerja orang Islam dengan orang bukan Islam, ataupun orang Melayu dengan orang Cina dengan orang India? Ada beza tak? Beza dari segi apa? Oh, dari segi ngumpat tadi. Tuan, staf kami ada beberapa orang yang datang, yang bekerja, yang profesional, yang maksudnya CEO apa semua ni dalam company ni. Kebanyakannya yang datang daripada syarikat yang sebenarnya bekerja dengan syarikat fully non-Malay lah. Contoh dengan developer ke apa semua, ada beberapa orang staf kami. Jadi mereka ni berpengalaman di tempat kerja tu, dalam 10% je lah Melayu, lain tu semua Chinese kebanyakannya. Lepas tu adalah beberapa orang Indian. Jadi dia kata, Ustazah, saya tanya apa budaya kerja. Dia kata orang Cina ni bila buat kerja sungguh-sungguh. Betul kan? Bila makan sungguh-sungguh. Time dia makan tengah makan. Borak. Time kerja sungguh, dan dia kurang sangat gosip. Sebab dia berpengalaman sebelum itu kerja dengan syarikat Melayu. Dia kata tak habis-habis gosip, kerja tak jalan sangat. Kan borak-borak, kan cakap pasal ni, kerja buat, saya minta hantar tengah hari pukul 2. Memang Ustazah petang belum tentu kalau dengan orang Melayu. Tapi kalau dengan orang Cina, orang bawah saya kata nak pukul 2, pukul 12 dia dah hantar. Dia orang kerja betul-betul all out, kerja. Mengumpat tu jarang, susah nak dengar. Dia orang boleh cakap tak puas hati pada bos, tapi sekejap je. Dia mungkinlah maki sekejap bos, lepas tu tak ada. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tak apa, saya faham. Kita buat-buat tak nampak. Kan? Dia cuba sedaya upaya sebenarnya supaya orang tak perasan. Okey, tak apa. Macam semua ada, mungkin ada macam-macam urusan, saya faham. Lebih kurang dalam 6-7 minit lagi. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, kadang-kadang budaya kerja yang sangat bagus dan baik ini, walaupun pada orang bukan Islam, kita kena contohi, kita kena ambil. Antara perkara yang selalu saya sebut pada staff, maksudnya bagaimana amanah kerja, rasa ihsan, Allah melihat,
Pekerjaan kena rasa sebagai ibadah, bukan faham sebagai ibadah. Jadi sekarang kita nak masuk kepada isi ceramah kita. Kebersamaan pemakin keteguhan pekerja. Tapi dapatlah kan? Dapat kan? Ada kaitan tak tadi semua dengan topik kita? Ada. Jadi tuan jangan ban saya tahu. Ustazah ni bagi tajuk lain, kupas lain. Diorang semua mengakui bahawa saya menepati tajuk. Okey. Kita sentuh sikit je bab apa? Ya, penutup. Bagaimana nak membezakan kerja, faham kerja sebagai ibadah dengan rasa sebagai kerja itu sebagai ibadah. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, cuba berfikir sikit. Sorry ayat berfikir sikit pun memang nak berfikir pun. Mari kita berfikir. Itu ayat sepatutnya. Mari kita berfikir. Kita hidup ini ada dua perkara yang penting. Tujuan hidup dengan keperluan hidup. Mana lebih penting antara tujuan dengan keperluan? Tujuan hidup lebih penting daripada keperluan. Contoh keperluan ialah gaji, makan, minum, tempat tinggal. Itu keperluan lah. Berpasangan, itu keperluan. Tujuan hidup kita apa? Dah confused. Ya, menjadi hamba Allah. Masya Allah. Tepukan. Tepat jawapannya. Hebatlah. Jadi seorang je ya hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Tujuan dah diberitahu oleh Allah. Itulah satu-satunya tujuan kita diciptakan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh ikut saya? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah memulakan dengan manafiyah, iaitu penafian. Contoh kan, kalau kita cakap dekat suami, ataupun suamilah cakap kat kita, saya sayang awak. Itu pertama. Ataupun yang kedua, tidak ada orang lain yang saya sayang melainkan awak. Mana lagi kuat? Pertama ke kedua? Kedua. Maksudnya bermula dengan perkataan tidak dulu. Tidak ada. Tidak ada perempuan lain melainkan awak je dalam hati saya. Awak seorang je perempuan dalam hati saya. Itu nampak tak puas hati lah ayat tu. Macam gitu. Bila Allah memulakan wama dan tidak, khalaqtu, tidak aku menciptakan jin dan manusia, illa kecuali, illa liya'budun, kecuali untuk memperhambakan diri kepadaku. Itulah tujuan total tanpa bahas. Tujuan Allah ciptakan jin dan manusia untuk memperhambakan diri, untuk beribadah kepada Allah. Dan bila kita lari daripada tujuan, itulah yang kita nampak kehidupan kita jadi tak stabil. Tak tahu daripada mana punca, tapi tak bahagia, tak tenang, ada je lah benda, tak tahu kat mana, cek-cek rasa tak ada apa, semua okey. Tetapi rupanya kita lari daripada tujuan sebenar kita diciptakan Allah. Lalu kita bekerja, saya pun bekerja, tuan-puan bekerja, mencari rezeki. Tetapi bagaimana kita bekerja, itulah menentukan kita kerja kerana Allah atau tidak. Suami isteri borak, jom bang kita borak-borak kerana Allah. Boleh tak? Okey ke? Jom bang kita bergurau senda buat-buat lawak kerana Allah. Kalau kita faham agama Islam ini sangat luas, sangat cantik, sampai Nabi sebut tidak dikatakan satu perbuatan sia-sia apabila suami isteri bergurau senda. Janganlah pula suami ajak borak, jom-jom. Ya, jaranglah suami ajak borak. Biasa isteri lah yang borak berlebih-lebih. Suami cuma penambah perisa je. Oh gitu ke? Oh ya. Itu pun dah syukur dah suami bagi respon kan. Maksudnya di sini Islam tidak memandang remeh apa saja perbuatan yang boleh mendatangkan kebaikan. Islam tak memandang. Jangan jealous ya orang yang keluar, jangan jealous. Okey. Saya nak kalau kita dapat faham ni sikit pun alhamdulillah. Kita sekarang bekerja, tuan-puan bekerja, ada hadis Nabi SAW yang menggembirakan kita orang yang bekerja. Apa dia? Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang mencari rizki yang halal. Tuan-puan cari rizki yang halal kan? InsyaAllah rizki yang halal. Cuma kita nak jaga keberkatan. Nabi sebut, barang siapa yang mencari rizki yang halal untuk menafkahi dirinya. Pertama kita cari rizki untuk diri kita, betul kan? Kedua, untuk menafkahi keluarganya. Yang perempuan di hadapan saya kongsi tak dengan suami?
Oh, belah sini je. Oh, ada tak? Oh, sebab tak kahwin lagi, jangan sedih. Maksudnya berkongsilah dengan keluarga. Betul kan? Kemudian untuk membantu orang yang memerlukan. 3 Nabi sebut. Bila bekerja, ini antara ciri-ciri pekerjaan sebagai ibadah. Pertama untuk dirinya, kedua untuk ahli keluarganya, dan yang ketiga adalah untuk orang yang memerlukan. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bekerja untuk 3 perkara ni? Nabi sebut, mereka ini akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya. Flawless. Flawless kat dunia tak heran. Semua orang boleh. Ada duit je boleh cantik. Betul ke? Betul. Maksudnya memang boleh pakai bedak ke, pakai itu ke, buat vitamin C ke apalah. Tapi flawless di akhirat, bercahaya di akhirat, walaupun hidup di dunia dulu dia wajah dia, kulit dia hitam pekat. Contoh ialah orang kulit hitam dan sebagainya. Tapi di akhirat kelak, kalau wajah dia bercahaya, dia akan jadi putih bersih ibarat bulan purnama. Cahaya-cahaya daripada wajah di akhirat kelak ini bukan senang untuk sesiapa yang dapat. Antaranya cahaya solat, cahaya jihad, maksud cahaya sedekah, cahaya sedekah. Maksudnya wajah-wajah ni bila bercahaya di mahsyar, orang ibarat kata, insya-Allah confirm syurga lah ni wajah yang bercahaya ni. Sebab ada 2 wajah saja di akhirat kelak. Pekat hitam likat, kusam, ataupun wajah yang putih bersih bercahaya. Soalannya calon-calon syurga boleh dilihat pada wajah-wajah yang bercahaya. Jadi tuan-puan sekalian, kita kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yang kita harap kita tergolong dalam golongan ini, dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya. Apa syarat pekerjaan jadi ibadah? Kita kerja pukul 8 pagi, 5 petang, kadang sampai malam, kadang hujung minggu kena kerja kan? Time closing lah, sibuk lah, hujung tahun dan sebagainya. Pertama niat. Macam mana nak niat? Cukup kalau kita dapat sebut Bismillahirrahmanirrahim masa panjkat. Kadang masa panjkat tak rasa apa-apa. Masa panjkat, saya bagi contoh macam ni. Ada seorang makcik, dia datang bersih bangunan CMB ni. Rajin lah dia, tak berhenti kerja pagi sampai petang, bersih elok. Tapi dia tak register, tak daftar pun sebagai pekerja. Lepas tu cukup bulan dia pergi jumpa bos CMB, saya nak gaji. Makcik ni siapa? Oh, saya datang kerja hari-hari. Pagi petang sampai pekerja yang bawah CMB tu, dia orang tak payah buat kerja sebab semua saya buat belaka lah. Dia cakap, contoh je ni, bukan betul. Tak payahlah fikir siapa. Saya nak bagi mudah faham ni, dengar dulu sampai akhir. Saya nak tanya, bos bagi tak dia gaji? Sebab apa? Sebab tak daftar, sebab tak register. Dia penat tak? Dia penat. Dia datang kerja. Sebab itu, kalau orang tak niat kerja sebagai ibadah, penat je kerja. Tapi tak ada pahala. Sebab itu niat, benda yang paling penting dan kena niat dengan sedar. Takut ini yang kita tak buat selama ini. Solat, contohlah kita solat. Kita rajin masa tu, lepas Al-Fatihah, baca Yasin. Lepas baca Yasin, baca Al-Kahfi. Oh, berapa lama tu? Lebih kurang sejam solat kita. Lepas dah selesai solat, ya Allah, aku tak niat lah tadi. Nak tanya, diterima tak solat tu? Tak diterima, tak sah. Nak kata betapa besarnya impak niat. Kenapa niat menjadi rukun semua ibadah? Niat. Jadi sekurang-kurangnya masa kita paskan, kita terus Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah. Soalannya, aku masuk kerja dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Soalannya kita nak sebut, kita paskat ni dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada orang kata, Ustazah, saya niat tu start keluar daripada rumah. Alhamdulillah. Bagus juga. Keluar daripada rumah, sebab kita sedang nak menuju tempat kerja, kita pun terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita boleh latih, ya Allah, aku mencari rizki kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah pahala ibadah untukku, ya Allah. Terimalah apa yang aku lakukan setiap hari ini, ya Allah. Kalau dapat sebut macam tu, kita boleh rasa. Cuba test pagi besok. Bila kita pasang niat macam tu, apa yang berlaku? Kita jadi kuat, strong. Samalah. Hati tak mudah tisu, tak mudah koyak. Orang sampaikan, kau tahu tak, orang cerita, tak apa, tak ada masalah. Aku bekerja kerana Allah. Oh, berubah terus jadi. Sebab ciri-ciri orang yang ikhlas, Saidina Ali sebut, ciri-ciri orang yang ikhlas,
Bila buat kerana Allah kita akan ikhlas. Ialah mereka yang dia melakukan sesuatu pekerjaan tidak tergugat dengan pujian atau kejian. Dia tak tergugat. Bukan dia rajin sebab kena puji. Ada orang kena puji, oh kau main rajin. Kena puji ke, kena keji ke, sama sahaja dia terima. Inilah ciri orang yang ikhlas dalam bekerja. Nak dapat level ni sangat susah. Kita kena berusaha supaya kerja sebagai ibadah. Sebut, ya Allah, aku mencari rizki kerana-Mu. Sebab Nabi sebut orang yang keluar mencari rizki kerana mengharapkan redha Allah, dikira jihad. Kalau mati, mati syahid. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dah lebih masa dah. Sekarang pukul 1.34. Allah tu tak ada dah. Tak ada dah. Terima kasih. Saya sudah haru sangat dengan respon yang diberikan. Tadi kata ada soal jawab kan? Ada dia orang nak buka kepada soalan. Biasanya orang bank tak banyak soal kan? Tak banyak soal. Dia buat kerja je. Masya Allah. Boleh. Masya Allah. Hebat berebut-rebut. Sabar-sabar semua yang kat tangan, sabar. Kita bagi peluang kat puan ni. Tak ada puan seorang je. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Tadi Ustazah cakap menggigit lah cakap masalah. Masya Allah. Saya pun berdebar-debar ni. Saya follower puan. Okay. Waalaikumsalam. Okay, tadi Ustazah kata kerja ni kita nak isi ibadah. Betul. Okey, macam mana macam kami yang kerja dengan bank konvensional? Ya. Sebab contoh, kalau yang staff secara langsung terlibat dengan interest, macam contoh tak ambil loan, kita luluskan loan tu recommend bagi interest bukan profit yang konvensional. Contoh tu lah treasury, maksudnya kerja dengan bank konvensional yang department tu secara langsung terlibat dengan unsur-unsur interest, macam kira interest, tak bayar loan, kira charge interest on interest lagi double. Macam ya, betul. Boleh tak dikira ibadah? Masya Allah. Allahu Akbar. Kerana masa kita dah habis. Kita pandai mengelak kalau soalan kita tak dijawab. Harap-harap orang tak perasan. Saya kena jawab soalan ni dan selalu saya terima soalan ni, terutamanya bila ceramah dekat bank. Okey, begini. Samalah juga soalan ni selalu ditanya oleh pramugari pada saya sebab saya selalu naik flight kan. Bukan pergi ke mana ni, selalu pramugari akan tanya macam mana kerja saya ibadah tak? Puan-puan nak jawab kerja dia ibadah tak? Ya. Kan dia pakai seksi atas lutut. Macam mana tu? Okey. Kerja sebagai ibadah, saya akan jawab dengan apa yang dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Pertama, niat. Kedua, pekerjaan itu tidak bercampur maksiat. Yang ketiga, pekerjaan itu tidak menghalang dia daripada kewajipan. Tidak menghalang dia daripada melakukan kewajipan sampai tak boleh solat apa semua. Dan hasil pekerjaan itu mesti optimum. Maksudnya, dia niat dah. Tak ada ganggu solat. Tapi dalam 8 jam, betul-betul buat kerja 2 jam je. Maksudnya kerja itu tak dikira ibadah. Tak dapat pahala. Sebab ciri orang yang ikhlas, terasa ke? Tak kan? Sebab ciri orang yang ikhlas, kerja dia mesti tip-top, mesti terbaik. Sebab ada orang kata, kau tak payahlah beria sangat buat kerja, bos pun tak pandang, yang penting ikhlas. Tiba-tiba. Orang yang ikhlas, kerja dia mesti terbaik, excellent, sehabis baik. Itu ciri-ciri yang mana Nabi sebut sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila melakukan sesuatu pekerjaan ayyutqan, dia bersungguh-sungguh. Okey. Ustazah jangan lagi topik soalan. Okey. Sekarang mereka yang saya nak tanya dulu, contoh kita jual barang kepada orang bukan Islam. Ibadah ke tak? Kita berniaga, tetap ibadah. Kita berniaga. Salah ke kita berurusan dengan bukan Islam? Tak salah. Boleh ke berniaga? Tak ada masalah. Jadi dia beza hukum dia bila tuan-puan buat urusan pinjaman yang konvensional yang ada riba dengan orang bukan Islam. So sebab kita buat urusan tu dengan orang bukan Islam, maka tidak ada kaitan dengan dosa tu tadi, orang bukan Islam. Dia berurusan dengan kita atas dasar tu. Tetapi beza bila tuan-puan berurusan dengan orang Islam. Tetapi walau bagaimanapun memanglah ada dibincangkan. Sebab kita telah memudahkan riba kepada orang dan kita buat urusan riba tu dengan orang bukan Islam. Namun ia lebih berat bila difikirkan, bila dinilai, bila kita yang meluluskan, kita yang buat urusan
yang konvensional tu, yang ada riba itu dengan orang Islam. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat? Pertama, ketika kita melakukan urusan tersebut, hati kita dalam keadaan tidak redha. Jangan pernah sekali-kali kita rasa gembira. Sebab apa? Oh, klien kita ni big client. Bang, saya dapat big client hari ni, dapat bonus lebih sikit ataupun dapat komisen lebih sikit. Kalau terselitlah begitu, na'udzubillah, sebab orang yang terlibat dengan riba diperangi oleh Allah. Maksudnya kita uruskan itu dengan Islam ke dengan bukan Islam, dengan hati yang tidak redha. Dalam waktu yang sama, apa yang perlu kita buat? Kita tanpa henti meminta dengan pihak atasan surat ke apa untuk ditukarkan position. Maksud saya adalah sesiapa yang sedang bekerja dengan keadaan situasi yang mana ada syubhah. Betul atau tidak? Ini syubhah. Bahkan ada yang kata ini bukan syubhah, ini jelas dah. Tak boleh mempermudahkan urusan riba lagi orang bukan Islam. Tapi saya gunakan perkataan syubhah itu, maksudnya kita tak tenang, kita tahu, susah hati. Sebab ada ramai mana dah pegawai-pegawai berhenti sebab ini je. Dah dapat, sebab bila dah duduk di atas, sebab tak boleh nak lagi, akhirnya dia berhenti awal cari kerja lain sebab dia rasa impact dia kepada keluarga, kepada anak, kepada keberkatan, keharmonian rumah tangga, macam-macam lah yang berkait. Jadi, kalaulah masih tidak ada pilihan, dah usaha dah, waktu yang sama, usaha non-stop, minta ditukarkan departmen, walaupun kemungkinan gaji lebih rendah. Jumpa orang atas, saya sanggup walaupun gaji saya diturunkan, saya tak dapat ni, tetapi kalau boleh saya tak nak masuk dalam line ni. Maksudnya usaha tu dibuat secara berterusan. Bukan sekali buat kira, okey lah tuan, mungkin setiap tahun dia hantar surat. Lepas tu dia melakukan perbuatan tersebut dan keadaan dia tidak redha. Ini antara jawapan yang saya tengok alim ulama kepada orang yang bekerja, tak ada pilihan kerja lain. Dia dah usaha dah sekian-sekian. Setelah dia berusaha, akhirnya dia bekerja. Contohnya di 7E. Lepas tu ada jual arak, dialah yang menjual arak tu. Buat urusan jual beli. Di situ ada jawapan berbeza daripada alim ulama. Kuatnya suara dia kan? Okey, tak apa. Jadi, subhanallah, kepada siapa yang terlibat, Masya Allah, maka pertama, tidak redha. Kedua, mesti ada usaha yang berterusan. Usaha tu bukan dalaman saja. Mungkin kalau dalaman tak berjaya, dia bagi tahu niat dia. Kalau tak dapat juga, saya niat nak cari kerja yang lain. Maksudnya, Allah tahu hati dia tak redha dan dia berusaha untuk mencari dan mencuba. Okey, boleh terima tak jawapan tu? Ya, kalau boleh kita memanglah nak cari jawapan. Ada tak yang kata boleh, tak ada masalah. Sebenarnya itulah Islam sangat tegas dengan bab riba. Kita tidak boleh mempermudahkan. Sehingga kan satu hari nanti, kalau suara-suara ini kuat, saya yakin satu hari nanti pihak atasan CMB ni sampai peringkat, bukan CMB je lah, hampir seluruh bank lah, kecuali bank tertentu saja. Akhirnya kuatnya suara pekerja di kalangan Muslim ini, mereka daripada awal lagi, diorang dah asingkan terus. Dia asingkan terus dah. Ini line non-Muslim saja. Line ni, Muslim hanya bekerja pada line ni saja. Agak-agak sebenarnya pihak atasan boleh tak buat macam tu? Maksudnya, berada di line ni, sebenarnya kalau nak buat boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh. Maksudnya, yang sini okey diuruskan oleh Islam lah ke, yang ini non-Muslim, yang non-Muslim boleh je nak kerja yang bahagian lain Islam ni. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang di negara yang bukan Islam, mereka lagi menghormati orang Islam. Kadang dia orang boleh terima dengan lebih mudah. Boleh jadi dakwah kita ni masih kurang kepada orang bukan Islam di dalam negara kita. Kefahaman mereka, bagaimana peranan orang atas, orang Islam yang berada di atas nak berikan kefahaman kepada bos-bos. Ada tak board director atas sana orang Islam? Ada kan? Maksudnya tanggungjawab dan tugas mereka. Saya cerita masa saya bersalin dekat Australia tu, saya tak minta, tak request langsung nak doktor perempuan. Saya kan check up setiap bulan. Bila saya nak check up, okey puan, minta maaf, ni Mak Saleh lah ni, semua bukan Islam. Boleh tak puan tunggu 2 jam? Kenapa? Kami sedang aturkan dengan doktor perempuan. Daripada awal saya cakap sampai saya bersalin, saya tak pernah request, tapi dia punya tahu sebab dia diberi penjelasan. Perempuan Islam ada aurat sekian-sekian.
Sampailah bila saya duduk dalam ward bercampur semua, saya diletakkan tutup elok. Lepas tu ada nurse seorang Mak Saleh jaga. Sebab bimbang bila ada doktor lelaki rawat, dia yang duduk jaga. She's Muslim, you cannot enter. She's Muslim. Sampai labor room pun dia jaga. Doktor lelaki nak tengok baby. Sebab doktor baby, doktor lelaki, cannot. Kami tunggu doktor perempuan. Sampai selesai. Saya kata kenapa? Oh, kami faham. Kami diberi kefahaman bahawa kamu orang Islam, kamu tak boleh. Yes, thank you. Sebab itu kadang-kadang mungkin dakwah kita kepada non-Muslim tidak cukup kuat, tak cukup baik usaha. Boleh jadi lepas ni dengan solat hajatnya, dengan satu surat yang bagusnya, ada permohonan, bersungguh-sungguh. Dan kalau kita mati dalam keadaan kita masih bekerja dengan pekerjaan kita kata syubhah ini, Allah ampunkan kita sebab Allah nampak usaha kita ada buat. Pramugari tu cakap apa? Ustazah, saya kat luar pakai tutup aurat. Memang saya jumpa dekat luar pakai tutup aurat elok, setongang apa semua. Saya pramugari ustazah. Terkejut saya. Puan, ustazah, saya berjuang setiap tahun untuk bawa suara dekat atas supaya dibenarkan pramugari ini memakai tutup aurat. Dan kalau saya berhenti ustazah, tak ada lagi suara yang akan tekan pihak atasan. Saya akan masih teruskan dengan niat ni. Macam mana? Apa pandangan ustazah? Susah juga kita nak jawab. Puan kena usaha, puan tak redha, puan ini. Ya, saya sedang buat ustazah. Sekarang kami sedang buat memorandum di kalangan ni. Tetapi ramai yang menentang di kalangan pramugari Islam juga yang tak setuju. Sebab apa? Nanti takut mereka akan dipandang serong lah. Kan? Bila mereka kekal nak pakai seksi begitu tapi ada orang Islam sekian-sekian. Saya kata perjuangan puan itu sangat baik. Sebab kalau orang luar yang tekan tak kuat dengan orang dalam daripada pekerja sendiri bawa naik ke atas. Jadi mungkin tiba masa wallahualam ada memorandum ke, wallahualam, buatlah dengan serius lagi perjuangan, insya-Allah. Bukan kata tak boleh, memang boleh kalau nak buat. Kalaupun perjuangan itu hasilnya bukan sekarang masa kita bekerja, dah pencet esok 10 tahun barulah kita dengar CIMB, Maybank, apalah semua-semua ni dah asingkan terus. Orang Islam tak akan terlibat dengan line yang melibatkan konvensional ataupun riba. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Terima kasih. Boleh, saya boleh. Takut ni diorang ni kelaparan, tengok saya macam nak makan dah ni. Boleh lagi? Satu soalan lagi. Masya-Allah. Antara rezeki kalau nak berkat, pastikan bayar zakat. Betul lah tu. Sini volunteer bayar zakat ke memang automatik dipotong? Bayar zakat volunteer, betul kan? Gaji RM5,000 pun kadang-kadang bila pergi kira, tengok-tengok RM50 je, RM60 je, tak banyak. Tetapi janji Allah dan Rasulullah, orang yang membayar zakat, masuk zakat itu sendiri bercambah. Zakat masuk yang lain suci. Masuk yang lain zakat adalah berkembang. Orang yang bayar zakat, rezekinya akan berkembang, suci, bersih. So, kita wajib bayar zakat, pastikan bayar zakat. Kita akan nampak walaupun gaji tak bertambah, tetapi keberkatan bertambah. Macam mana keberkatan bertambah? Dari segi harta yang kita beli daripada gaji tu. Kereta, lepas tu daripada gaji makan minum, mungkin sama ni anak selalu sakit. Kita tak tahu macam mana impact berkat, tetapi yakin dengan janji Allah dan Rasulullah. Kalau sebelum tu dah ramai dah yang bagi tahu saya, ustazah, gaji sama tapi alhamdulillah sejak bayar zakat cukup, bahkan boleh menyimpan. Tak tahu kenapa dulu asyik tak cukup je, asyik minjam duit mak. Tapi sejak bayar zakat, itulah antara perkara yang tak boleh nak dijelaskan tentang perkataan berkat. Subhanallah. Okey, silakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Betul lah berdebar. Masya Allah, saya pun berdebar juga. Kau boleh saya nak selfie dengan puan sekejap lagi. Saya kagum yang berdiri kat belakang tu, dia orang tak berancak. Tengok. Jadi yang duduk sedap menyandar, siap ngantuk lagi. Hebatlah. Encik tak dengar Demi kerana Allah. Gitu. Okey puan, silakan. Okey, just nak saya share kalau ada doa untuk kami kan. Betul. Yang dari seawal pagi dah bertarung ni nak sampai ke tempat kerja, nak cari rezeki yang berkat tu. Kadang sampai office dah betul-betul dah lemah. Dari pagi kan kita dah bangun urusan family. Betul. Sampai office dengan tiba-tiba dengan customer lah, yang itu yang ini. Ya, betul.
kembali untuk kita punya energi Ya, macam itulah. Gitu. Okey. Subhanallah, faham. Masya-Allah. Subhanallah puan, terima kasih keduanya soalan yang sangat bagus. Saya share satu saja amalan yang Nabi ajar. Yang mana amalan ni tuan-puan sekalian, mungkin inilah kot amalan yang selalu orang tanya, Ustazah, macam mana ya? Saya pun jadual memang sibuk pagi sampai malam, ujung minggu. Lepas tu 13 anak syarikat tu kalau saya listkan, ada orang tak percaya, cuba sebut Ustazah. Bahkan bila sebut, lebih lah pula. Memang terlalu banyak pekerjaan kita, kepenatan kita. Tetapi boleh jadi kerana alhamdulillah saya juga istiqamah dengan zikir ni, dengan doa ni. Doa ini, semua angkat phone ya, saya kena behave sikit lah. Okay, tu doa semua semua ni. Okey, mana yang tak angkat phone, angkat sekarang. Buat-buatlah macam nak rakam, buat-buat macam minat macam tu kan. Okey, saya bacakan hadis Nabi ini. Ia adalah hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya lalu menyebutkan ataupun membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Hampir semua orang hafal. Alhamdulillah. Boleh ikut saya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nabi bersabda, barang siapa yang sebaik keluar daripada rumah lalu mengucapkan kalimah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, lalu dikatakan kepadanya, Allah berkata kepadanya, bagimu perlindungan, bagimu kecukupan, bagimu petunjuk. Lalu iblis yang mendengarkan kalimah ini berkata sesama mereka, bergosip sesama mereka, malanglah bagi kita, tidak ada ruang lagi untuk kita mengganggu hamba Allah ini. Tak ada ruang lagi kita nak kacau dia, nak lemahkan semangat dia, nak hasut-hasut dia. Maksudnya, tuan-puan sekalian, apa yang Nabi sebut dalam doa ini, kita akan dapat 3 perkara bila baca ayat tersebut. Yang pertama, perlindungan daripada Allah. Kita tak tahu keburukan apa yang berlaku di pejabat, on the way. Kita tak tahu apa musibah yang boleh berlaku di tempat kerja. Kadang-kadang kata yang hina, kata-kata yang menyakitkan juga musibah bagi kita. Tapi Allah lindungi kita. Kedua, Allah akan memberikan kepada kita kecukupan. Sebenarnya, kita kadang yang kita rasa hidup tak bahagia sebab kita tak rasa cukup. Tak cukup apa? Kasih sayang. Tak cukup dihargai oleh kawan-kawan, tak cukup dihargai oleh bos, rasa tak cukup daripada suami. Kan, suami cakap I love you, bang, upgrade lah sikit, I love you je. Maksudnya, I love you dulu cukup, lama-lama jadi tak cukup. Rasa tak cukup dengan anak. Tetapi bila Allah berikan kita kecukupan, walaupun yang itu tidak bertambah, tetapi rasa cukup itu membuatkan kita rasa bahagia. Sebab itu, qanaah, rasa cukup itulah kekayaan yang sebenar. Kemudian yang ketiga, akan diberikan petunjuk. Betul tak setiap hari kita berdepan dengan untuk buat pilihan, untuk buat keputusan. Kadang nak makan apa pun kan? Kenapa nak makan apa? Setengah jam nak makan apa? Nak makan apa? Maksudnya kita sentiasa berdepan. Dan kita mengharapkan pilihan yang kita buat, keputusan yang kita buat, sentiasa dalam petunjuk Allah. Sebab siapa yang sentiasa dapat petunjuk Allah, insya-Allah apa yang dia buat sentiasa mendapat pertolongan Allah. Sebab apa? Dia dapat petunjuk daripada Allah, dia akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah doa. Terima kasih puan sebab tanya soalan ni. Semua orang pun seronok sebab apa? Bila penutup boleh jadi yang ceramah-ceramah tadi tu kita dapat senyum dan salam. Buat kempen tu kan? Senyum salam. Kemudian doa ni. Boleh jadi lepas ni tuan-puan sekalian tolong tanyakan kawan. Kau dah baca doa tu? Kau dah baca? Sama macam suami saya selalu suka tanya saya doa lepas wuduk sebab saya selalu lupa. Saya kita pun lepas wuduk kan ni. Sedangkan baca doa lepas wuduk akan dibuka 8 pintu syurga. Hadis Nabi. Barang siapa selepas wuduk lalu membaca
Apa doa lepas wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadika salih. Itu yang panjang, yang pendek tapi tetap sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dah cukup dah. Kejap lagi solat zuhur kan ambil wudu. Nabi kata akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Masya Allah, besar sangat. Saya selalu lupa, dah ambil pakai semayang, nak semayang, dah baca belum doa wudu? Aduh, terlupa. Tapi syukur ada orang nak ingatkan. Jadi lepas ni sama-sama kawan-kawan ingatkan, oh dah baca doa tu. Walaupun dah sampai pejabat, Nabi sebut sebaik keluar dari rumah. Tapi kita dah sampai pejabat, belum terlambat. Nabi sebut permulaan perjalanan, kita dah setengah hari dah kat pejabat baru teringat. Tak apa, baca masa ketika ingat. Tapi kalau dah jadi amalan, keluar daripada rumah, masuk dalam kereta, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Syaitan fras terus. Dia harap kita tak baca. Sebab syaitan memang sebut, hadis tu syaitan bercakap sesama mereka, rugilah, malanglah kita duk tunggu dia keluar daripada rumah, tiba-tiba dia baca doa ni. Sebab syaitan tak boleh masuk dalam rumah kalau kita bagi salam. Tapi dia nunggu-nunggu kita keluar. Sebab tugas syaitan adalah mereka sangat istiqamah, konsisten untuk mengganggu kita, niat kerja supaya tak jadi ibadah semua. Itu perjuangan syaitan. Jadi dia tak nak ganggu kita dalam rumah dan luar rumah. Sebenarnya yang menyebabkan kita kerja kurang ikhlas, kurang semangat, syaitan tu. Kita kata syaitan musuh kita, tapi tak sedar kita berkawan dengan dia. Kita rapat dengan dia, kita selalu kenyangkan dia. Tetapi zikir ini akan memutuskan harapan syaitan untuk mengganggu kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Minta maaf lebih masa, sila marah kepada yang bertanya soalan ya. Tak adalah marah, dapat tambahan ilmu. Okey Encik, silakan, tak sabar-sabar nampak. Nak ambil kuasa, silakan ambil lah mic tu, ambil lah. Okey. Amal jadi betul. Insya-Allah ya. Kita tutup ini. Majlis ingin menjemput Ustazah Asma Harun yang kekal di Kelantan untuk menerima sedikit senang hati dari pihak Institut Suram dan CMB. Dijemput